السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Amma ba'. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah, dengan kehendak yang baik daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bertakarub kepadanya. Kadang-kala manusia ini dia lupa. Tatkala dia berjalan di atas muka bumi, dia merasakan bahawa dia memiliki bumi, sehinggakan dia terlupa satu hari dia akan berada dalam perut bumi. Tatkala manusia itu berada di tepi pantai, mereka lalai, mereka terlupa siapakah yang empunya pantai ini. Dan tatkala itu dalam keadaan yang lupa kepada Allah, mereka terlupa bahawa pantai inilah dan ombak inilah, ombak daripada air laut ini yang akan menarik mereka tenggelam pada dasar laut. Tatkala matahari memberikan cahayanya yang begitu terang, yang tidak ditutupi oleh awan, dan kita terlupa bahawasanya dengan cahaya yang Allah kurniakan kepada kita itu untuk kita berbuat baik kepada Allah, sehinggakan lupanya kita seperti mana yang disebut oleh Allah, sampai satu saat bintang-bintang ini akan berlaga sesama sendiri sehingga jatuh menghempak bumi dan memusnahkan bumi ini. Bumi ini, tuan-tuan, dan alam ini rosak disebabkan penghuni yang berada di bumi itu telah mula rosak. Ketika yang mempunyai dan yang mendiami akan bumi ini rosak, maka mereka mentadbir bumi ini dalam keadaan yang rosak. Tetapi jika mana yang menghuni bumi ini dalam keadaan yang tidak rosak, maka mereka akan mentadbir bumi ini dalam keadaan yang baik, kerana yang menghuni bumi ini tidak rosak. Seseorang yang jauh dengan Allah dan melupakan Allah, pada ketika itu dirinya akan rosak, akalnya akan rosak, dan pribadinya akan rosak. Ini yang berlaku zaman mutakhirin, apabila umat Islam itu diangkat kegerunannya, dan orang kafir tidak berasa gerun langsung dengan orang-orang Islam, sehingga saat ini umat Islam dipelecehkan. Agama Islam itu dipelecehkan. Hukum hakam Islam itu mula diperlekehkan. Yang mana dahulu tidak berlaku pun.
orang mempelekehkan hukum hakam Islam, orang menghina hukum hakam Islam, orang mempelecehkan hukum hakam Islam. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana sudah hilang kegerunan dalam hati orang kafir kepada orang Islam. Sebab itu kalau kita lihat ulama-ulama pada zaman silam, mereka bukan sekadar alim, fuqaha, hukama, tetapi mereka ini kubara. Mereka besar ilmunya dan tinggi ilmunya. Besar ilmunya dan tinggi ilmunya, hebat ilmunya. Hebat ilmunya, langsung hebat takarub mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mula jauh dengan Allah dan hati kita mula kotor, inilah yang membuatkan kita semakin jauh dan semakin hilang kegerunan daripada orang-orang kafir. Ulama-ulama silam, mereka semuanya menjalankan dua perkara seiring, ilmu dan tazkiyatun nafs. Mereka mengarahkan murid-murid mereka mendalami ilmu. Dalam satu masa yang sama, mereka tidak meninggalkan tazkiyatun nafs. Jika kita lihat, ulama-ulama yang berada di Nusantara telah mencukupi bagaimana perjalanan Tok Kenali, bagaimana perjalanan Tok Kupaluh, bagaimana perjalanan ulama-ulama Nusantara. Mereka bukan sekadar alim. Dalam masa yang sama, mereka bawa murid-murid mereka kepada pendekatan hati dan penyucian hati. Pada zaman mutakhirin ini, ilmu ini mula disalahkan, langsung dibid'ahkan oleh segelintir kumpulan yang mengatakan ilmu tazkiyatun nafsi ataupun ilmu tasawuf ini tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia mula berlumba-lumba untuk mendalami ilmu, tetapi mereka tidak menyertakan tazkiyatun nafs, maka tatkala itu kita hanya petah berkata-kata, kita hebat berkata-kata, tetapi kita tidak ada kegerunan. Siapakah yang memberikan kegerunan itu dalam hati orang kafir terhadap orang Islam? Adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang hamba itu semakin dekat dengan Allah, semakin hampir dengan Allah, maka tatkala itu zahirlah padanya itu rohul ma'rifah. Cahaya-cahaya inilah yang dilihat oleh orang-orang kafir itu sehingga mereka menjadi gerun. Seperti mana yang berlaku pada zaman Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bilangan tentera Islam pada waktu itu sedikit, tetapi menjadi kegerunan pada hati orang-orang kafir. Kenapa mereka gerun? Kerana ashabul Rasul keseluruhannya mereka berlumba-lumba untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya berlumba-lumba untuk membersihkan diri hanya ke hadrah Allah, semata-mata kerana Allah. Jika kita mempunyai ilmu tetapi kita melupakan tentang tazkiyatun nafs, ketika itulah kita berada di dalam satu golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ini pada akhir zaman mereka banyak seumpama buih di laut.
tetapi diangkat kegerunan oleh Allah daripada hati-hati orang-orang kafir. Kita mula dienjak-enjak, kita mula dipijak-pijak oleh orang-orang kafir pada ketika itu. Kerana kita bijak dan kita kaya, tetapi orang kafir tidak gerun kepada si bijak. Orang kafir tidak gerun pada si kaya. Orang kafir tidak gerun pada si kuat. Orang kafir tidak gerun pada bilangan yang banyak, tetapi mereka gerun kepada orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang hampir dengan Allah, mereka sentiasa mempercayai Allah. Mereka sentiasa yakin dengan Allah. Mereka tidak bergantung selain daripada Allah. Pada ketika itulah orang-orang kafir ini menghadapi golongan-golongan ini dalam keadaan yang cukup takut. Kerana tatkala mereka mara, tuan-tuan, syurga adalah matlamat mereka. Tatkala mereka mara, tuan-tuan, syurga adalah tujuan mereka. Mereka tidak memikirkan tentang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengharapkan selain daripada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila hamba-hamba dan golongan-golongan ini mula dimusnahkan dengan omukan ilmu tasawuf ini, ilmu tazkiyatun nafs ataupun ilmu tasawuf, bukan daripada Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ramai yang meninggalkan dan takut untuk mengetahui tentang ilmu ini. Inilah bijaknya bagaimana untuk memisahkan dua ilmu ini, ilmu dan tazkiyatun nafs. Pada ketika orang bijak, tetapi mereka lupa siapa dia dan siapa Allah. Ketika mula orang kaya, maka lupa siapa dia dan siapa Allah. Ketika mula ia kuat, dia mula lupa siapa dia dan siapa Allah. Ketika ia mula berjaya, dia mula lupa siapa dia dan siapa Allah. Pada ketika itulah bermulanya kehancuran demi kehancuran ummah. Fitnah berada di sekeliling kita. Kerana pada ketika itu kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita lupa siapa kita dan siapa Allah. Inilah yang menyebabkan kita bijak, tetapi kita mula mengikuti langkah Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dan kita mula menghalalkan perkara yang haram, dan kita mula melanggar segala perintah Allah. Zaman inilah zaman orang menidakkan Allah. Biar orang tak suka, tak apa, jangan Allah tak suka. Biar orang angkat kita, jangan Allah angkat kita. Ketika kita mula ingin orang angkat kita, ketika itu kita menidakkan akan tempat yang tinggi pada sisi Allah. Kita mula kita memandang kepada harta dunia, kita mula menidakkan tentang harta akhirat. Maka inilah yang terjadi dalam hati-hati kita. Kita mula takut selain daripada Allah. Kita takut orang lari daripada kita. Kita takut harta kita hilang daripada kita. Kita takut pangkat kita hilang daripada hidup kita. Tetapi kita tidak pernah mengatakan dan berfikir serta berpegang
biar semua itu hilang daripada aku. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang di dalam hidupku, di dalam kalbuku. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, selama kita bangun daripada pagi tadi sehingga sekarang, apa yang ada di dalam kalbun kita? Satu. Kedua, jika kita letakkan peratus, banyak mana peratusnya yang ada dalam hati kita? Allah dan selain Allah. Dan dari pagi tadi sehingga sekarang, banyak mana apa yang ada dalam hati kita dan apa yang selalu kita fikirkan, yang kita ingatkan dari pagi sehingga sekarang. Sebab itu Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika pagi-pagi kita resah dengan keduniaan, maka satu kebinasaan dan kecelakaan. Pagi-pagi kita bangun tuan-tuan, kita telah resah dengan dunia. Pagi-pagi lagi kita bangun, kita telah resah dengan rezeki. Maka inilah kejayaan Yahudi dan Nasara yang telah mengubah kehidupan kita. Kita mula mengikut Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit. Nama kita tidak bertukar, keturunan kita tidak bertukar, tetapi cara hidup kita bertukar, pegangan kita bertukar, peribadi kita mula bertukar. Daripada seorang Muslim mula mengikut mereka sedikit demi sedikit, berubah demi berubah, sehingga kan kita tidak sedar dan kita masih mengaku bahawa kita seorang Islam yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya ingin jelaskan kepada diri saya dan tuan-tuan tentang tasawuf itu, yang mana orang mula meninggalkan sedikit demi sedikit. Orang mula tidak kisah tentang ilmu ini, orang mula menidakkannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah ilmu tasawuf itu? Kita ambil dulu perkataan ulama. Apa pandangan ulama tentang ilmu tasawuf? Di antaranya Abu Hamid Al-Hariri. Maka ia berkata, tasawuf adalah seseorang itu sentiasa menjaga ingatannya dan adabnya kepada Allah. Ini tasawuf. Orang yang sentiasa menjaga ingatannya dan adabnya kepada Allah. Sebab itu ilmu tasawuf ini ilmu yang sentiasa membimbing kita supaya tidak lupa kepada Allah. Kerana Allah bagi tahu kita tuan-tuan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah berada dalam ketenangan. Tenang, tenang dan terus tenang. Ini fungsinya. Ini fungsinya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mendidik kita dan membimbing kita supaya tidak lupa kepada Allah. Jaga adab kita dengan Allah. Jika seorang manusia yang berbuat baik kepada kita, kita akan jaga adabnya, jaga hatinya. Kita jaga semua benda tuan-tuan. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah buat baik dengan kita lebih daripada seorang jiran yang baik. Allah buat baik dengan kita lebih daripada seorang ibu yang baik. Allah buat baik dengan kita lebih daripada seorang ayah yang baik. Kenapa kita masih tidak mampu menjaga adab kita dengan Allah? Kalau seorang ibu, kita akan jaga hati ibu kita. Kenapa kita tak menjaga kita dengan Allah? Kita masih lagi mampu berbuat maksiat, berbuat kejahatan dengan Allah yang sentiasa buat baik dengan kita. Tuan-tuan, sebab itu seseorang yang sentiasa ingat kepada Allah,
maka mereka ni sentiasa dalam rahmah bir rahmah. Sebab itu pernah saya ucapkan dalam kuliah saya, kita nak dekat dengan Allah, ada masa-masa ketika kita susah baru kita cari Allah. Masa kita senang kita tak peduli pun Allah. Masa kita dalam bencana kita cari Allah. Selepas beransur kurang kita mula lupa Allah. Masa kita sakit kita cari Allah. Tetapi masa kita mula sihat kita mula lupa Allah. Tuan-tuan, bodohnya kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan, jahatnya kita tuan-tuan. Kita perlukan Allah pada waktu-waktu tertentu. Kita perlukan Allah pada waktu-waktu terdesak. Kita perlukan Allah pada waktu-waktu kita tersepit. Waktu kita dalam keadaan begini, di mana pergantungan kita dengan Allah? Tuan-tuan, kalau kita susah, kita sentiasa mengharap dengan Allah. Kenapa rasa harap itu tidak boleh kita kekalkan sehingga sekarang? Ketika kita sakit, kita rasa harap dengan Allah. Kenapa waktu sihat ini kita tak boleh rasa harap sungguh dengan Allah? Tuan-tuan, apakah kita sudah angkuh dengan Allah? Tuan-tuan, apakah kita dah sombong dengan apa yang Allah bagi? Kita sombong dengan harta kita, sihat kita, hebat kita. Kita dah mula sombong. Kita tak minta pun masa kita susah dulu. Masa kita ada masalah dulu. Sekarang kita tak ada masalah, kita biarkan Allah. Kita buat tak tahu je dengan Allah. Bila ada masalah barulah kita nak baca Quran, baca Yasin 40 kali. Ada yang baca Yasin 40 waqaf. Ada yang baca itu, baca ini, semayang hajat. Sampai pergi umrah tuan-tuan, nak minta qabul hajat. Bila masalah selesai, kita biarkan Allah. Kita tak peduli Allah. Kita buat tak tahu dengan Allah. Angkuhnya kita dengan Allah. Kita rasa kita tidak salah, tetapi sebenarnya kita sentiasa dan sering berbuat salah kepada Allah. Sebab itu Ibnu Athaillah Askandariyah meletakkan tentang sifat hamba itu, dijelaskan dahulu. Siapa hamba ini? Hamba yang sentiasa rasa fakir, rasa miskin, rasa bodoh, rasa tak tahu. Inilah hamba Allah. Tapi tatkala kita mula rasa bijak dan rasa pandai, tatkala kita mula rasa kaya dan rasa hebat, tatkala kita mula rasa kuat dan rasa gagah, kita mula tinggalkan Allah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, malu kita tuan-tuan nak dabik dada macam tu, nak mengaku macam tu. Ibadat yang kita buat hari ini, boleh tak kita lawan ibadat sahabat Rasul? Ibadat yang kita buat sepanjang hari ini, boleh tak kita lawan ibadat sahabat-sahabat Rasul dan salafus salih? Sedekah yang kita buat hari ini, boleh tak kita lawan sedekahnya sahabat Rasul dan salafus salih? Jika tak mampu nak lawan, macam mana yang kita kata kita ahli syurga? Jika kita sendiri tak mampu nak menandingi ibadat mereka, macam mana kita katakan kita orang baik? Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Tuan-tuan,
kita rasa kita buat kerja agama dah hebat. Boleh kita menandingi sahabat-sahabat yang mempertahankan agama ketika mereka menunjukkan kepada Rasulullah menggali parit khandak di Madinah. Tuan-tuan, kita nak bangga macam mana sumbangan kita dengan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Kita masih tidak mampu bagaimana sumbangan ashabul Rasul mempertahankan agama Allah. Habis tangan-tangan mereka, tubuh-tubuh mereka, tuan-tuan, mereka bukan dibayar dengan dinar dan dirham. Tatkala mereka menggali parit khandak ini, mereka tidak dibayar, tuan-tuan. Ketika mereka mempertahankan agama, mereka tidak dibayar, tuan-tuan, dengan dinar dan dirham. Kerana mereka melihat jannah Allah, mereka melihat akan kebanggaan akhirat, mereka melihat bagaimana hidupnya di dalam jannah Allah. Lalu mereka berkata, tubuh-tubuh inilah yang akan mempertahankan agama Allah. Tubuh-tubuh inilah yang akan mempertahankan anak-anak panah daripada kena pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh kata kita orang baik? Macam mana kita boleh selesa dengan keadaan kita sendiri, tuan-tuan? Tak mampu kita, tuan-tuan. Malu kita dengan Allah. Kita baru ibadat sikit sangat. Kalau kita baik pun, tuan-tuan, baru 30 tahun. 30 tahun yang dulu kita jahat. Kalau kita baik pun baru 3 tahun. 20 tahun dulu kita jahat. Kalau kita baik pun baru 10 tahun. 40 tahun dulu kita orang jahat. Mungkin umur kita 50 tahun. 10 tahun ini kita baik. Dan 40 tahun dulu kitalah yang menentang Islam itu sendiri. Bagaimana kita boleh dabik dada aku ahlul jannah Allah? Kita merasa kita hebat. Kita merasa kita kuat. Kita merasa aku orang saleh. Tuan-tuan, sebab itu orang yang sentiasa melihat akan keaiban dirinya, kesilapan dirinya, maka mereka akan rasa takut dengan Allah. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, apa kata Imam Nawawi tentang tasawuf itu? Tasawuf, dia kata, bukannya ilmu yang berbentuk-bentuk dan bersusun-susun, tetapi tasawuf itu adalah akhlak yang baik dengan Allah, akhlak yang baik dengan sekalian makhluk Allah. Sebab itu, tuan-tuan, bila hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik, pada ketika itulah kita akan digeruni oleh orang-orang kafir, kerana kita sentiasa dalam rahmat Allah. Sebab itu, tuan-tuan, apabila ditanya oleh sahabah kepada Sayyidina Rasul tentang siapa ahli syurga itu, ingat, tuan-tuan, perkara ini saya pernah cakap dengan tuan-tuan di Masjid Pengadang Baru ini. Kalau kita rasa kita ahli syurga, satu, tanya isteri kita. Jika dia mengakui yang kita ni orang saleh dan tidak ada kejahatan. Dua, tanya anak-anak kita. Jika tidak ada buruk langsung yang diceritakan kepada kita, selamat. Tiga, tanya orang di sekeliling kita.
Nabi kata, tanya jiran kamu. Jika kamu nak tahu kamu ahli syurga, tanya jiran kamu. Jika ada jiran yang tidak meredai kamu dan tidak menyukai kamu kerana kita tidak menunaikan hak-hak jiran, belum kita boleh meletakkan diri kita sebagai ahli syurga Allah. Tuan-tuan, selama kita mendidik anak isteri kita, apakah selama itu kita telah mendidik pada jalan yang diredai Allah? Ataupun kita telah membiarkan mereka dengan didikan yang bukan dengan jalan Allah redha? Tuan-tuan, bagaimana pakaian isteri kita? Pakaian anak laki-laki dan perempuan kita? Boleh kita lepas dari neraka Allah? Tuan-tuan, bagaimana cari hidup isteri kita? Bagaimana cari hidup anak perempuan kita? Bagaimana cari hidup anak laki-laki kita? Lalu kita akan berkata, saya dah kahwinkan anak-anak saya, Ustaz, maka saya dah hilang tanggungjawab sebagai seorang ayah. Benar. Selepas kita ijab kabulkan anak perempuan kita, pada ketika itu berpindahlah tanggungjawab dan haknya pada suaminya, tidak pada ayahnya. Tetapi sebelum kita ijab kabulkan mereka, apakah mereka ini tidak melakukan maksiat, dosa kepada Allah? Pakaian mereka, cara hidup mereka, apakah mereka besok tidak mendakwa kepada Allah, ya Allah, ayah inilah yang membiarkan aku, pakaianku, perkataanku, perbuatanku daripada melanggar perintah Engkau, ya Allah. Dia biarkan pakaianku, ya Allah, dia biarkan pakaianku dengan pakaian yang tidak mengikut kehendak Engkau, ya Allah. Dia biarkan aku bebas, ya Allah. Sekarang anak-anak kita tidak bebas di luar, tetapi anak perempuan kita bebas di media massa, tuan-tuan. Mereka tayangkan tubuh badan mereka di media massa. Seorang ayah tak ambil tahu pun, seorang ayah tak peduli pun. Dia sibuk dengan semayang dia, dia sibuk dengan pergi masjid dia, dia sibuk dengan baca Quran dia. Tetapi semuanya itu akan hilang, diambil oleh anaknya, diambil oleh isterinya, kerana seorang suami yang dayus, seorang suami yang tak berani tegur isterinya, yang berhias-hias di hadapan suami orang lain. Isteri yang berhias-hias, menunjukkan perhiasan wajahnya, tubuh badannya di hadapan laki-laki ajnabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laki-laki ini, suami-suami ini adalah suami yang dayus. Dan suami dayus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami yang dayus tidak akan dapat masuk syurga. Ayah yang dayus tidak akan dapat masuk syurga. Ayah yang membiarkan anaknya, batang tubuh anaknya terdedah dengan pandangan laki-laki lain. Orang laki-laki lain tengok badan anak kita, tengok pakaian anak kita yang penuh dengan perhiasan. Ayah takut dengan anak. Ayah takut anak kecil hati. Tetapi dia membiarkan kemurkaan Allah. Dia membiarkan kemurkaan Allah. Dia membiarkan kebencian demi kebencian jatuh di dalam keluarga itu. Tuan-tuan, habis semayang kita, habis puasa kita, habis zikir kita, anak kita tarik, bini kita tarik, lalu kita ingat kita orang hebat, rupanya kita biarkan isi kita, anak-anak kita bebas. Besok kita rasa kita ahli syurga,
Sampai sana Allah campakkan kita ke dalam neraka Allah. Kamu dayus. Masa hidup dulu kamu takut nak cakap perkara benar dengan isteri kamu. Masa hidup dulu kamu takut nak cakap perkara benar dengan anak kamu. Kamu takut, kamu jaga hati isteri kamu. Kamu jaga hati anak kamu. Tetapi engkau tak menjaga akan aku, kata Allah. Selama ini yang buat baik dengan kita Allah. Allah yang bagi makan, Allah bagi rezeki. Tuan-tuan, kita meniaga tak laku, minta ustaz datang doa, baca surah Waqiah. Kita rasa kita hebat, nak buat apa doanya orang-orang alim. Kita rasa kita hebat, nak buat apa baca Waqiah. Ketika Allah memakbulkan doa-doa kita, kita lawan Allah baik. Kita lawan Allah, kita lawan Allah, kita lawan Allah. Zaman inilah zamannya, tuan-tuan. Zaman inilah zaman orang mula redha dengan maksiat, redha dengan perkara syirik, redha bisyirkin syirkun, redha dengan perkara syirik. Orang ini jadi syirik. Setiap apa yang kita tengok kena dabak dalam diri kita dan hidup kita, tuan-tuan. Zaman ni lah yang perlu kita berhati-hati. Masya Allah, tuan-tuan, silap kita, tuan-tuan. Apa kata Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Ja'far Kattani? Ilmu tasawuf, kata dia, ilmu kebersihan hati, musyahadah, yakni celik mata hati kepada Allah. Kata ulama, ilmu tasawuf ini ilmu yang bimbing kita, tunjukkan kita macam mana nak bersihkan hati. Hati kita kotor. Masa kita tak ada duit, Allah Tuhan kita. Masa kita ada duit, duit Tuhan kita. Masa kita tak ada pangkat, Allah Tuhan kita. Bila dah ada pangkat, pangkat itu Tuhan kita. Rupanya ilmu tasawuf ini dia bimbing kita, tunjuk kita ingat. Engkau senang, engkau susah, Tuhan kau tetap Allah. Lalu dia akan bimbing kita, menjadi alat untuk bimbing kita, untuk tunjuk kepada kita, jangan engkau lari dari jalan yang sebenar. Jalan yang sebenar apa? Kau miskin ke, engkau kaya ke, Allah tetap Tuhan kau. Kau ada pangkat ke, kau tak ada pangkat ke, Allah tetap Tuhan kau. Itu masa kita miskin, kita doa cara orang lain, cara lain, tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan perasan tak? Orang miskin kalau doa macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan pergilah kampung-kampung, tengok orang susah. Tuan-tuan tengok orang susah, tuan-tuan tengok dia angkat tangan, ya Allah, Allah, ya Allah. Tuan-tuan tengok orang ada duit, orang banyak duit, orang kaya, dia minta dengan Tuhan macam mana? Tangan mereka atas lutut, tuan-tuan, minta maaf. Minta maaf, tuan-tuan. Letak tangan dekat lutut je, tuan-tuan. Yang doa, letak tangan atas lutut, tuan-tuan. Allah, minta maaf, tuan-tuan. Ketika dia rasa Tuhannya itu duit dan hartanya yang bertimbun-timbun,
Bila dia datang masalah, barulah dia angkat tangan balik. Jaga tuan-tuan benda ni. Jangan mati tatkala kita mensyirikkan Allah. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan. Jadi ilmu tasawuf ini ilmu yang sentiasa tunjukkan kita, bimbing kita sentiasa bermusyahadah dengan Allah. Tuan-tuan, saya bukan orang pandai. Saya nak ajar tuan-tuan, tuan-tuan hari-hari mengaji. Hari-hari tuan-tuan mengaji. Saya duduk depan, saya nak cakap dengan diri saya sendiri. Supaya si Ahmad Rizam ni jangan lupa. Supaya si Ahmad Rizam ini jangan mensyirikkan Allah. Supaya si Ahmad Rizam ini jangan lari jalannya daripada Allah. Saya cakap dengan diri saya je tuan-tuan. Saya tak mampu nak ajar tuan-tuan. Saya tak mampu nak bagi tuan-tuan ilmu. Saya tak mampu tuan-tuan. Saya syukur dengan Allah kerana Allah masih beri peluang untuk saya bercakap dengan diri saya sendiri khususnya. Zaman ni tuan-tuan, zaman yang orang mula lupa Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan tak sedar ke? Akibat daripada pandemik ini, ramai orang Islam tak sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tak sedar. Tuan-tuan tak sedar. Kerana dah biasa 2 tahun tak sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Pada waktu Jumaat, mereka lalu saja, tuan-tuan. Tak ke dah sampai hadis Nabi, besok akhir zaman ramai orang yang tinggal sembahyang. Berkurang sedikit demi sedikit orang yang tawaf di Baitillah. Ketika mula kurang, Allah kurang dan kurang sehingga sampai satu masa Baitillahil Haram tidak ada orang yang tawaf. Kita tak perasan ke tuan-tuan? Alasan mereka tak boleh masuk. Kota habis. Maaf ya tuan-tuan. Saya nak tanya Masjid Pengadang Baru ni. Kita semayang jarak-jarak kan Jumaat? Benar tak tuan-tuan? Penuh tak tuan-tuan sampai belakang? Sampai tangga sana. Tuan-tuan, sampai jalan sana orang semayang. Sampai jalan penuh. Tuan-tuan, kalau rapat macam mana? Kalau jarak? Kalau rapat munasabah. Kalau biasa yang datang waktu jarak ini 500 orang, masih ada 500 ruang lagi. Tuan-tuan, mana 500 orang lagi? Kalau tak boleh masuk alam masjid, kenapa tak boleh semayang atas jalan tar? Boleh ada padang jalan tar. Kat pentas pun ada boleh solat Jumaat. Bagaimana masjid-masjid lain? Mana umat Islam yang lain? Yang tak dapat salat Jumaat ni? Alasannya itu ini. Tuan-tuan, 2 tahun ni, ketika makin lama makin meringankan akan ibadah sembahyang. Yang kita takut ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak tanya menantu tuan-tuan sebelum Jumaat, lepas Jumaat tadi, tadi abang sembahyang Jumaat kat mana? Abang bukan musafir kan? Kita tanya tak tuan-tuan dengan anak kita, menantu kita yang laki-laki? Abang, tadi abang sembahyang Jumaat tak? Ke kita buat tak tahu je tuan-tuan? Tak tanya pun.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Syekh Abu Hasan As-Sazli? Tasawuf itu kata dia adalah ilmu yang menunjukkan kita jalan untuk cinta kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ini kata Abu Hasan As-Sazli. Tasawuf, ilmu yang menunjukkan kita jalan nak cinta Allah dan kembali kepada Allah. Tuan-tuan, orang kafir berjaya tuan-tuan, sekular berjaya tuan-tuan. Kenapa saya kata mereka berjaya? Mereka dah ubah cinta kita daripada cinta Allah, cinta agama, kepada cinta akan dunia. Mereka ubah hidup kita tuan-tuan. Mereka ubah hidup kita daripada cinta Allah, cinta agama kepada cinta dunia. Tuan-tuan, selama ni kita bergaduh kerana mempertahankan Allah atau bergaduh kerana mempertahankan harta dunia? Tuan-tuan, selama ni kita semayang hajat kerana agama ke, kerana iman takwa ke, kerana dunia? Selama kita hidup ni lah, kita semayang hajat. Sebab apa tuan-tuan? Pernah tak semayang hajat, ya Allah, aku semayang hajat ni supaya kau bagi aku semayang tahajud. Ya Allah, aku semayang hajat ni supaya aku minta iman aku kuat. Selama hidup kita lah tuan-tuan yang kita semayang hajat ini, apa yang kita minta dengan Allah? Ya Allah, majukan peniaga aku. Setelah perniagaan kita maju, lawan Allah. Ya Allah, luaskan rezeki aku. Setelah rezeki kita luas, kita lawan Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini yang berlaku tuan-tuan. Kita tak boleh sorok tuan-tuan, tak boleh sorok dengan Allah. Kita bergaduh sebab harta, kita bergaduh sebab tanah, kita bergaduh semua sebab dunia, sebab pangkat. Hatta pangkat dalam masjid ni pun kita gaduh. Maaf tuan-tuan, sebab pangkat, bukan sebab apa pun. Bergaduh tak kita dengan pangkat pada sisi Allah? Aku nak jadi orang takwa, jangan halang aku. Aku nak jadi orang syukur, jangan halang aku. Aku nak jadi orang sabar, jangan halang aku. Tak ada pun. Inilah zaman ni tuan-tuan, zaman ni. Maaf saya cakap. Saya cakap maaf tuan-tuan. Saya tak minta tuan-tuan setuju dengan saya. Minta maaf tuan-tuan. Saya tak minta tuan-tuan setuju dengan saya. Tapi inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku akhir zaman. Sebab itu, jika orang-orang seperti kita yang mempertahankan agama, nescaya agama ini akan runtuh. Jika orang-orang seperti kita yang mempertahankan agama, nescaya agama ini akan runtuh. Sebab kita bukan mempertahankan agama kerana agama. Kita mempertahankan agama dengan sebab pangkat, dengan sebab duit, dengan sebab itu. Maaf tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Ini yang berlaku akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Kalau saya salah cakap, saya minta maaf. Kalau saya tak betul, saya minta maaf. Kalau saya silap, saya minta maaf. Sebab saya bukan orang pandai. Tapi apa yang berlaku sekarang itulah tuan-tuan. Itu yang kita takutkan sekarang. Sebab besok jika Allah tanya kita, apakah sumbangan kau pada agama? Kita tak boleh jawab.
tatkala agama ni mula runtuh. Kita tak mampu dah tuan-tuan. Kita dah tak mampu dah. Besok jika ditanya oleh Allah kepada kita, kita tak mampu dah. Cuma kita hanya merasa diri kita telah buat benda banyak sangat. Rupanya pada sisi Allah sikit sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tolong doakan saya, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan pada jalan yang benar. Dan saya doakan tuan-tuan juga sentiasa dalam pimpinan Allah, dalam redha dan rahmat Allah. Paling kita takut tuan-tuan ketika kita dipalingkan oleh Allah daripada jalannya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sampai setakat ini saya akhirkan kalam saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pimpinlah kami ya Allah pada jalan Kau yang benar. Ya Allah, jangan Kau gelincirkan hati kami dan kaki kami ya Allah, sehingga kami jatuh kepada kesesatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon hidayah dan taufik-Mu ya Allah dalam hidup kami, dalam semua amalan kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah lisan kami ya Allah, agar lisan kami sentiasa dapat menunjukkan kepada kebenaran bukan kesesatan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap amalan tubuh badan kami ya Allah sentiasa berbuat baik. Jangan Kau pesongkan kepada kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalau kami salah ya Allah, maafkanlah. Ya Allah, kalau kami silap, tunjukkanlah. Ya Allah, jika kami lalai, ingatkanlah. Ya Allah, jika kami susah, tolonglah. Ya Allah, jika kami ada masalah, selesaikanlah. Ya Allah, jika ada kami yang sakit, sihatkanlah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.